Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Sekali lagi kita diberikan kesempatan ruang yang masa walaupun berada orang kata dalam keadaan PKPB, namun kita meneruskan amal-amal kita meneruskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap atas rasa syukurnya kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi iaitu siri tafsirul Quran, iaitu tafsir surah Al-Fatihah. Masuk siri yang ketujuh bagi membincangkan ataupun kita melihat apakah kita melihat apakah yang dibicarakan tentang suratul Fatihah. InsyaAllah kita pun malam ni akan memasuki ayat yang keempat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cedir Lalajalik. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kak Suzy, Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita kongsi-kongsikan, kita sebar-sebarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bersama insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, terima kasih kepada yang bersama-sama kita pada malam ini di dalam siri kuliah tafsir Al-Quran, iaitu suratul Fatihah, siri yang ketujuh. Mudah-mudahan kita bermanfaat, mendapat manfaat dan kita dapat kongsi-kongsikan bersama. Terima kasih kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fatihah ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat di dalam suratul Fatihah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Sebelum kita melihat apa makna di sebalik ataupun tafsir bagi ayat ini, mungkin kita boleh sedikit melihat dari segi sudut bacaan, sebab amat penting dalam suratul Fatihah ini, seperti mana kita sebutkan sebelum ini, bahawa membaca suratul Fatihah ini hendaklah betul, tepat, maknanya hak-hak huruf ataupun di sudut hukum hakam tajwid yang ada pada suratul Fatihah itu hendaklah dibaca dengan betul. Okey, kita melihat Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maknanya kalimah maliki, maliki. Dibaca ma. Jangan baca ma. Dan ma itu adalah panjang. Jangan baca ma, tapi dibaca ma. Maliki yaumiddin. Middin. Dengan mim. Kadang-kadang ada juga kesilapan yang berlaku di dalam ayat ini bila dibaca. Satu ma. Kemudian liki itu maliki mid. Maknanya mim itu tidak dibaca dengan sesempurna berbaris bawah. Jadi hendaklah dibaca sempurnanya berbaris bawah. Maliki yaumiddin. Din, bukan den. Maliki yaumiddin. Din. Hendaklah dibaca berbaris bawah. Maliki yaumiddin. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih yang turut kongsi bersama-sama siaran ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama-sama. Terima kasih semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat ini bermaksud yang menguasai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hari pembalasan.
Okay, kita tengok dari segi sudut perbincangan ulama qurra. Itu ulama yang di kalangan mahir di sudut bacaan ataupun ulama-ulama qiraat. Yang mana membincangkan tentang bagaimana membaca kalimah maliki. Maliki. Ada ulama yang membaca maliki itu tanpa alif, tanpa alif ataupun dimatkan, tanpa dipanjangkan mim itu. Dia baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kita baca maliki yaumiddin. Jadi ada ulama-ulama qura, itu ulama-ulama qiraat, imam-imam qiraat ini yang membaca kalimah maliki itu tanpa alif. Jadi dia baca apa? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maknanya dia sebut ma itu tanpa ada alif. Maknanya tiada mad. Tiada mad. Maknanya tidak dipanjangkan ma itu. Hanya aja Maliki yaumiddin. Tapi kita daripada orang kata Imam Hafs an Asim, kita ikut jalur imam ini, mana membaca bagaimana? Maliki yaumiddin. Ini itu di antara perbincangan ulama-ulama qurra. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita melihat bahawa Malikun itu berasal dari kata al-mulku. Al-mulku. Namun muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, mungkin ada timbul persoalan, kan? Kenapa pula dibacakan ada alif maliki yaumiddin, kemudian tidak dipanjangkan pula maliki yaumiddin? Dia tidak mengubah makna kah sehingga boleh wujudnya perbezaan bacaan sedemikian? Sebenarnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, dia apapun jenis bacaan, kalau kita melihat perbezaan ulama qurra di dalam membaca maliki yaumiddin ini ataupun maliki yaumiddin, maknanya kedua-duanya ini disifatkan sebagai bacaan yang memang kedua-duanya adalah benar dan juga mutawatir. Mutawatir dalam qiraah sab'ah. Mutawatir maknanya apa dia? Kalau hadis ni tuan-tuan, kalau kata riwayat mutawatir ini bukan kira hebat lah, benda yang tidak boleh dipertikaikan. Tapi kalau ulama qura, kalau kata benda ini adalah ataupun sebagai mutawatir, mana menunjukkan bahawa itu adalah sahih daripada qiraat sab'ah ataupun daripada ulama-ulama qura kita yang disebut sebagai bacaan daripada imam yang 7 yang mu'tabar itu. Jadi kalau kita melihat, Masya Allah, Tabarakallah, walaupun dia ada perbezaan begitu, dia tidak mengubah makna. Bahkan, makna-makna yang ada lahir daripada jenis bacaan itu akan menguatkan makna-makna yang ada. Subhanallah. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat kalimah malik ataupun malikun berasal dari kata al-mulku. Al-mulku ini maknanya pemilikan. Pemilikan. Sebagaimana yang kita menyebut malik, seperti mana yang dibaca dalam suratul Fatihah ini, maliki yaumiddin. Maknanya adalah pemilikan. Kemudian kalau malik tanpa ada alif, malikun membawa makna iaitu al-mulku. Tadi membawa makna al-milku. Malikun itu asal perkataan kepada al-milku, iaitu pemilikan. Adapun malikun tanpa ada alif pada mim itu berasal dari kata al-mulku. Al-mulku ini bermakna apa dia? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha mengalahkan. Dalam suratul Mu'minun ayat 16. Membawa makna, kalau tadi malikun al-mulku, pemilikan, kepemilikan. Maknanya dia yang memiliki.
Kalau malikun berasal dari kata al-mulku. Al-mulku ini apa? Raja. Raja yang berkuasa. Raja yang berkuasa. Mana kerajaan yang berkuasa. Mana Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Tengok. Tengok perbezaan dia kan. Walaupun kata satu ada alif. Malik. Malikun. Satu lagi tiada. Malik. Malikun. Malikun. Masya Allah. Tabarakallah. Dan kedua-duanya ini memberi makna yang menguatkan kalimah itu. Tapi tengok kan, Masya Allah, jenis bacaan yang berbeza, namun ianya memberikan makna yang menguatkan maksud yang sedia ada. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa dia? Bila sebut Malik al-Mulku. Al-Mulku itu yang berkuasa, yang orang kata memiliki, tengok, yang berkuasa. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Kalau dibaca Maliki, yang mempunyai kuasa. Yang mempunyai kuasa pada hari pembalasan. Satu, yang memiliki kuasa pada hari pembalasan. Satu lagi, yang berkuasa pada hari pembalasan. Kedua-dua makna ini adalah merujuk kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka apa dia tuan-tuan? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa terhadap pada hari pembalasan. Okey, Maliki yang menguasai, yang memiliki. Yauma. Mana yauma ini apa dia? Merujuk kepada hari. Hari. Namun bukan hanya sekadar kita kata maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya berkuasa pada hari itu saja. Tidak. Kalau merujuk pada hari ini lebih luas lagi maksudnya. Mana bukan sekadar hari itu saja. Tidak. Tetapi hari ini, hari akan datang, hari sesudahnya. Semua hari-hari yang menunjukkan jangka masa, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Bazid Aziz, alhamdulillah, muar jelas. Syukur alhamdulillah. Okey, kita kongsi-kongsikan. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Contoh lagi, dalam ayat An-Naba, Suratun Naba, ayat 38. Allah menyebut, Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa, la yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersof-sof. Tengok. Sebut apa dia? Yauma. Hari. Ketika mana bila? Ketika mana para malaikat berdiri, ruh dan para malaikat ni berdiri sof-sof. Tersusun. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang maha pemurah. Dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Hari itu tengok. Mana pada ketika itu, siapa berkuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa. Seluruh para malaikat tidak akan mampu untuk berkata-kata illa melainkan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah berkuasa terhadap masa itu. Allah berkuasa bukan setakat kata hari pembalasan. Tidak. Allah berkuasa pada bila-bila masa. Termasuklah pada ketika yang ada kita sekarang ni adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Maknanya yauma. Allah Malik, Allah memiliki, Allah berkuasa. Yauma, iaitu pada satu hari yang menentukan jangka masa di bawah kekuasaan Allah. Pada hari apa? Hari pembalasan. Yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai pada kekuasaan, pemilikan sepenuhnya pada hari pembalasan. Ataupun dipanggil hari akhirat.
ataupun dipanggil yaumul qiyamah, iaitu hari kiamat. Kemudian ulama juga menyebut apa dia? Hakikatnya kata Al-Maliku. Al-Maliku itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di dalam suratul Hasyr ayat 23, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia, yaitu Raja yang Maha Suci lagi Maha Sejahtera. Al-Malik, Al-Malikul Quddus. Maknanya bukan seorang, maknanya raja. Raja yang bersifat raja itu yang berkuasa. Kalau kita di Malaysia ni kita ada raja kan. Bukan setakat Malaysia lah, negara-negara lain pun ada raja. Maka raja itu cukup berkuasa. Kalau kita di Malaysia ni tuan-tuan, rajalah pimpinan paling atas. Mana dialah yang akan menunjukkan, orang kata dialah yang berkuasa terhadap apa yang ada di Malaysia. Kan, baru-baru ni isu berkaitan dengan kepimpinan negara. Dia ni nak nikah, nak apakah. Tapi bila rujuk kepada yang tertinggi, iaitu agung kita, raja kita tuan-tuan, maka menunjukkan kekuasaan agung itu ada di sana. Itu raja, menunjukkan kekuasaan. Maknanya, Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai raja. Raja segala raja. Maknanya Allah Ta'ala itu yang berkuasa. Berkuasa ke atas seluruh makhluk ini. Pertama disebut Malik itu merujuk kepada Allah yang berkuasa. Kemudian Malik itu juga merujuk kepada Allah yang memiliki. Kemudian juga ulama menyebut juga dia kata Malik itu merujuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Milku, Al-Mulku, ataupun disebut sebagai illa huwal Malik. Malik itu merujuk kepada raja. Raja ini merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Terima kasih kepada Siti Armah Bakar. Kemudian Syekh Ahmad Al-Bufuti. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih yang turut kata share dan pakar-pakar share, insyaAllah. Darul Hadis Sabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pakar-pakar sebar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kemudian disebut juga di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhna'us min 'indallahi rajulun tasamma bimalikil amlaki wala maliku illallah." Julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjoloki dirinya ataupun memanggil dirinya sebagai Malikul Amlak. Apa dia? Raja di kalangan raja ataupun raja segala raja. Kerana tidak ada Malik, iaitu raja, yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya di kalangan raja-raja ni, kalau ada yang dakwa kata aku adalah raja di kalangan raja, ada boleh kata raja segala raja, tak boleh kan? Maknanya raja yang berkuasa atas raja yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak menunjukkan apa dia tuan-tuan? Bila mana kita membaca ayat yang keempat di dalam suratul Fatihah, nak menyebut Maliki Yaumiddin, maknanya kita memahami Allah memiliki, Allah berkuasa. Berkuasa terhadap apa? Yaumiddin, iaitu hari. Bila menyebut yaum ini hari. Kalau dalam bahasa Arab, yaum ini ada satu hari. Tetapi bukan dikatakan itu hanya menunjukkan pada itu hari sahaja. Menunjukkan hari-hari satu jangka masa yang cukup luar biasa. Apa yang luar biasanya?
hari Yaumiddin, iaitu din itu merujuk kepada hari pembalasan. Hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Allah yang maha berkuasa. Tuan-tuan, kita lah. Hari ini banyak orang cuba teka bila berlakunya kiamat. Kadang-kadang dengan tekaan ini sahaja pun, berapa ramai orang yang boleh terpesong akidahnya. Para sahabat bila bertanyakan kepada Nabi SAW, bila berlakunya kiamat, Nabi pun sebut Allahu a'lam. Allah itu lebih mengetahui. Dan kita ni siapa? Bila berlakunya kiamat. Oh, kiamat berlaku pada tahun 2012. Itu yang dululah. Tengah siap lagi videonya menggambarkan kiamat ni, bagaimana datangnya apa semua. Dicakap-cakap bahawasanya 2012 itu berlakunya kiamat. Sekarang 2020, dah berlalu 8 tahun dah. Kan? Maknanya, tiada siapa yang mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Kenapa? Sebab itu adalah kekuasaan Allah. Allah maha mengetahui. Kan? Kita rasa okey, Allah, kita boleh diceritakan. Kiamat ni datang beginilah, tanda-tandanya apa semua pun sudah berlaku sekarang. Bila berlaku? Wallahualam. Walaupun barangkali yang suatu bala yang menunjukkan tanda-tanda kiamat sudah pun berlaku depan mata kita, kita rasakan, inilah kiamat. Dia bukan lagi kiamat. Kan? Maknanya, kiamat ini, hari kiamat ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut Maliki Yaumiddin, hati kita, ya Allah. Allah lah yang akan, orang kata Allah lah yang menguasai, memiliki hari pembalasan. Kan? Dan ketika itu disebut Yaumiddin itu sebagai apa? Kita akan, orang kata, dikembalikan oleh Allah Ta'ala, maka di sana akan kita dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu hadis Nabi SAW bermaksud, yaqbidullahu al-arda wa yatwis sama'a biyaminihi thumma yaqul anal maliku aina mulukul ardi ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Nabi sebut, Nabi SAW sebut, Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya lalu berfirman. Tuan-tuan, bukanlah bermakna Allah itu makhluk, tidak. Tetapi menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Semuanya dia kuasai ketika itu. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan berfirman, akulah raja yang sebenarnya. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa? Di mana orang-orang yang sombong? Masya Allah, tabarakallah. Jadi di dunia ni, kita ni siapa? Maknanya kita ni walaupun kedudukan kita tinggi bagaimana, hidup dunia ni kau ada kuasa tapi kau sombong, kau ada kuasa tapi takabur, kau ada kuasa menggunakan kuasamu untuk menzalimi orang lain. Maknanya pada tuan-tuan, Allah akan perhitungkan segala-galanya. Dikala itu kamu akan, mana kuasa kamu? Mana? Nak tunjuk? Mana-mana? Ketika itu memang tiada apa dah. Sebab Allah lah yang berkuasa ketika itu. Sedangkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan segala-galanya. Masya Allah, tabarakallah. Suratul Mu'min ayat yang ke-16. Nak menunjukkan apa dia, tuan-tuan? Nak menunjukkan kepada kita bahawa bila sebut Maliki Yaumiddin ini merujuk kepada kekuasaan Allah pada hari pembalasan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam suratul Baqarah, Allah menyebut, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Ini merujuk kata raja. Kalimah raja itulah. Maknanya, Malik itu juga membawa kepada makna raja yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi Malik yang pada ayat keempat suratul Fatihah ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
terhadap hari pembalasan. Kemudian dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq." Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Maknanya Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Apa dia? Yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Hari pembalasan ni tuan-tuan, hari penghakiman. Maknanya kita semua akan dikembalikan di hadapan Allah Ta'ala, dihimpunkan di padang mahsyar. Ketika itulah semua makhluk akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup di dunia ni, hidupnya mengabdikan diri kepada Allah, selamat dia di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau hidupnya ini, Masya Allah, Tabarakallah, hidupnya terpesong daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka sengsaralah dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, hari Yaumiddin ini adalah hari pembalasan, hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kerana apa tuan-tuan? Inilah kita kena buat persediaan. Yaumiddin ni lah. Bila menyebut Allah berkuasa, Allah memiliki hari pembalasan ni, tak ada apalah tuan-tuan. Kita ni apakah tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup ini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Hidup kita ni tuan-tuan mestilah berpayung dengan syariat Allah. Islam sebagai payung kita. Maka di sanalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kita buat untuk kita selamat hidup kita ini. Bukan setakat selamat pada hidup. Tetapi yang lebih sangat-sangat kita mengharapkan supaya kita selamat bila mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdik adalah yang mahu mengoreksi dirinya, bermuhasabah pada dirinya, tengok dirinya, dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Ada orang cerdik ni tuan-tuan, dia bukan hanya melihat matlamat hidupnya 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, tidak. Tetapi dia matlamat hidupnya bagaimana dia bahagia selepas dia mati. Ini sepatutnya orang Islam kena tanamkan di dalam diri masing-masing. Tuan-tuan, apa kita kejar masa kita hidup? Masya Allah, Tabarakallah. Kan, kita nak jadi kaya. Tak salah nak jadi kaya. Nak cari harta banyak. Tak salah cari harta banyak. Tapi itu saja matlamat kita. Kalau kau jadi kaya di dunia, tak fikir kau kaya di akhirat, tak guna juga. Kalau kita cari harta di dunia, tak fikir harta itu boleh membantu kita di akhirat, tak ada guna juga. Tapi biarlah hidup kita ni tuan-tuan, segala hidup kita ni akan memberikan kebahagiaan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Cik Zahara, terima kasih Rozi Ghimam, terima kasih Cikgu Nur Azhar Alimin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita share-sharekan lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi Nabi sebut apa dia? Orang cerdik ini bila dia dapat lihat diri dia. Kan, bila dia dapat lihat diri dia, muhasabah terhadap diri dia, lalu apa sahaja perbuatannya, wa amila lima ba'dal mauti. Maknanya segala amalan-amalan dia buat masa hidup ni untuk apa? Ba'dal mauti. Untuk dia kata sesuatu yang mendatangkan selepas mati, ada kebaikan untuk dia. Jadi kita ni tuan-tuan begitulah. Maknanya segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jangan kita fikir nikmat itu hanya masa kita hidup saja. Tidak. Kan? Kalau siapa-siapa yang harta banyak, berkelebihan banyak, ingat, harta kita itu bukan semuanya hak milik kita. Yang menjadi hak milik kita bila mana harta kita itu menjadi betul kepada kita yang boleh menyelamatkan kita di akhirat kelak. Itulah di sana ada anjuran bab apa dia zakat.
Zakat ada dua. Zakat wajib, zakat sunat. Zakat wajib itu seperti manalah zakat fitrah hanya. Siapa yang berniaga ada zakat perniagaan. Siapa yang ada pertanian ada zakat pertanian. Wajib kena keluarkan. Kan? Mananya agama minta secara paksa. Kalau kau tak bagi, hukumnya berdosa. Kenapa tuan-tuan? Sebab nak menyelamatkan kita. Supaya kau ada harta, bila engkau berzakat, Allah akan tambahkan rezekimu. Allah tak akan waktu zakihim. Allah akan membersihkan hatimu. Allah akan memberikan hikmah kepadamu. Bila mana engkau berzakat. Ada zakat hukumnya sunat, iaitu sedekah. Jadi maknanya harta kita, bila melalui ijaran ini kita selamat. Harta kita akan menyelamatkan kita bukan masa kita hidup sahaja, tetapi akan menyelamatkan kita bila bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bila Yaumiddin, hari pembalasan ini, Masya Allah Tabarakallah, semua orang akan duduk dalam keadaan yang huru-hara. Dibayangkan bahawa keadaan Yaumuddin, Yaumul Mahsyar ini, Masya Allah, bila dihimpunkan, semua makhluk akan dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW ini, kita bayangkan berapa ratus, bukan ratus lah, maknanya ramainya manusia yang bakal dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan akan bermacam-macam. Ada di kala itu mereka tenggelam dengan peluhnya sendiri. Pelbagai paras, paras pinggang, paras dada, sampai kata paras kepala yang menutupi hidung. Masya Allah, tabarakallah. Ada ketika itu mereka ini, ialah digambarkan bahawa matahari ketika itu hanya sejengkal sahaja di atas kepala kita. Ini sekarang matahari entah berapa juta kilometer ni. Kalau kata bersinar, cuaca tak mendung, cuaca baik dan sebagainya, Masya Allah. Panas tuan-tuan, panas. Ini bayangan kalau matahari itu hanya sejengkal sahaja. Subhanallah. Tak ada lah yang boleh membantu kita pada ketika itu melainkan amalan. Dan tiada lah yang boleh membantu kita kepada ketika itu, ketika mana datangnya syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tuan-tuan, syafaat ini adalah milik Allah. Tapi bagaimana syafaat ini Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya kepada seluruh umat. Diceritakan dalam satu hadis Nabi SAW, Anas bin Malik ketika mana bertanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, mafhumnya, bagaimana aku nak mendapatkan syafaat engkau ya Rasul di akhirat kelak? Begitu ramainya orang, bagaimana mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyebut, pertama, nak dapatkan syafaat aku, dia kata, carilah aku di ketika mana? Di mizan. Mizannya mana? Penghakiman lah. Mana timbangan amalan. Rasulullah akan berdiri di tepi timbangan itu. Seluruh manusia akan ditimbang amalannya. Amalan yang baik, amalan yang berat. Mana yang berat? Amalan yang baik, amalan yang buruk. Pahala dan dosa. Mana yang lebih banyak? Kalau amalan pahalanya banyak, Alhamdulillah. Tapi kalau amalan dosa yang banyak, Masya Allah, tabarakallah. Dan ketika itulah Nabi akan melihat, Nabi akan memberikan syafaat kepada mereka yang berhak. Syafaat Nabi itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan kepada orang yang diberikan syafaat. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian Anas bin Malik pun berkata lagi, Ya Rasulullah, kalau aku tak jumpa di tempat itu, dia kata, mau cari di mana lagi ya? Tengok. Pertanyaan Anas ni kalau tak tanya pun tak apa, tapi dia saja bertanya. Dia saja bertanya menunjukkan bahawa jawapan-jawapan daripada Nabi SAW itu amat sangat dinanti-nantikan. Lalu Nabi SAW menyebut, kalau kamu tak jumpa di mizan, dia kata, carilah aku di titian sirat. Titian sirat. Seluruh makhluk akan melimpasi titian sirat. Diceritakan dalam satu riwayat bahwasanya titian sirat ni tuan-tuan, titian sirat ni Masya Allah, tabarakallah. Panjang tak panjang titian sirat ni menyebut bahawa
Perjalanannya secara mendatar dia kata selama berapa ribu tahun. Kemudian naik pula selama berapa ribu tahun. Kemudian turun semula selama berapa ribu tahun. Kemudiannya pula bayangkan titian sirat itu adalah lebih nipis daripada rambut. Allahu Rabbi, Masya Allah, Tabarakallah. Bagaimana keadaan orang melintasi. Dinyatakan bahawa orang melintasi titian sirat ini dalam keadaan yang pelbagai. Cepat sepantas kilat. Ada yang paling lambat, lebih lambat daripada kura-kura. Sehingga ada yang merangkak kesusahan untuk melepasi titian sirat. Masya Allah, Tabarakallah. Dikala itulah Nabi SAW berada di sana lalu mendoakan mereka-mereka yang payah, nampak sukar. Namun Nabi SAW mendoakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Masya Allah, Tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kemudian Anas bin Malik tanya lagi, Ya Rasulullah, kalau tak jumpa di titian sirat, mana lagi ya? Gitu. Maka Nabi SAW pun menjawab, carilah aku di telagaku. Telagaku, mana telaga Al-Kautsar. Carilah di sana. Maka Nabi SAW akan memberikan syafaat di sana, yaitu dengan memberikan air telaga Kautsar. Orang yang meminum air ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini di antara syafaat Nabi SAW yang akan diberikan kepada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi hidup kita ni kena bersedia untuk menghadapi Yaumul Mahsyar ataupun Yaumiddin, hari pembalasan ini. Jadi tuan-tuan, dikala kita menyebut Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Allah, kita bayangkan hari pembalasan itu bagaimana. Bagaimana kita nak bersedia pada hidup ketika itu menghadapi hari pembalasan. Janganlah tanya bila hari pembalasan. Tak perlu tanya. Tapi kita kena tanya diri kita bagaimana persediaan kita untuk berada di Yaumiddin, iaitu hari pembalasan. Maka itu Sayyidina Umar bin Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum an tuzanu wattahabu lil ardil akbar wa ta'ahabu lil ardil akbar ala ma la takhfa alaihi a'malukum. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Dia kata, hisablah. Buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar. Yakni hari diperlihatkannya amalan seseorang. Sementara semua amal kalian tidak tersembunyi daripadanya. Masya Allah, Tabarakallah. Ini pesan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Makanya kita sentiasa kena bermuhasabah. Tuan-tuan, muhasabah ni jangan tunggu setahun baru bermuhasabah. Jangan tunggu sebulan baru bermuhasabah. Kita diajar, tuan-tuan, tiap-tiap hari kita kena bermuhasabah. Bahkan kalau boleh setiap ketika kita kena bermuhasabah. Tadi aku buat apa? Hitung kembali, ya Allah. Aku buat sesuatu ni, macam mana akhirat aku? Tuan-tuan, kita sentiasa bermuhasabah. Daripada kita bermuhasabah ni lah, tuan-tuan, menunjukkan bahawa jikalau itu tidak menepati akhirat kita, kita cepat-cepat kembali. Kerja buat kita, harian kita macam mana? Daripada mula subuh tadi, bangun subuh, sampai dah ni nak tidur pula sebentar lagi ni. Bagaimana keadaan kita? Tuan-tuan, bagaimana keadaan kita telah bermuhasabah tak? Bagaimana kita tanggungjawab kita terhadap isteri kita, anak-anak kita yang sudah hidup berkeluarga? Bagaimana tanggungjawab kita terhadap ibu bapa kita yang masih hidup? Bagaimana tanggungjawab kita, tuan-tuan, bila kita buat. Ya Allah, cuba kita tanya. Mana kita tanya, kita hisab diri kita sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sangat penting
Maka untuk buat persediaan bila mana kita bertemu dengan Yaumiddin. Yaumiddin itu adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Ketika itu kan, mana kita adalah makhluk kita. Kita ni tuan-tuan hari kiamat tak ada apa dah. Kan? Mulut pun tidak boleh berkata-kata. Dalam surah Yasin pun menyebutkan, mana semua telah dikunci. Apa ayat tu? Lupa dah. Ayat dalam surah Yasin menyebutkan semuanya. Al-yawma akmaltu lakum. No. Allah SWT. Surah Yasin pun lupa dah. Muslimah-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Mana semua ni, mulut kita dikunci, semua dikunci. Yang akan berkata-kata ketika itu menjadi saksi, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi. Maka inilah kamu saksi. Dulu kau mencuri, mulut ni tak cakap. Tapi yang berkata-kata ketika itu, Masya Allah, Tabarakallah, adalah anggota badan kita yang berkata. Itu Yaumiddin padang mahsyar ataupun disebut hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Tuhan kalian. Tiada suatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Semuanya Allah Ta'ala akan pertontonkan bila mana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Bagaimana kita tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita mengharapkan kita lah tuan-tuan hidup. Masih lagi Allah Ta'ala berikan kurnian nikmat nyawa ni, nikmat nyawa. Maka gunakanlah yang ada pada kita ini untuk perkara-perkara seperti mana yang telah diberikan guideline-nya oleh apa? Oleh agama kita. Ada perintah wajib, ada perintah sunat, ada perintah harus. Ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Maka kita buatlah sebaik yang mungkin, kita patuhlah sebaik yang mungkin. Semuanya tuan-tuan. Kita nak tahu hari pembalasan macam mana. Kita nak tahu macam mana Allah Ta'ala sangat berkuasa ke atas diri kau. Semuanya ini adalah melalui jalan ilmu. Hari pembalasan, hari kiamat. Kita tak tahu cerita apa tuan-tuan. Melainkan datangnya cerita itu daripada Quran, daripada sunnah. Kan? Dan kita juga tuan-tuan tidak dapat mengatakan sesuatu. Melainkan semuanya itu disyarahkan oleh orang-orang yang mahir ataupun orang-orang yang ahlinya agar kita dapat menjadikan ianya sebagai panduan kita. Quran, sunnah, semuanya menjadi dustur kita. Ya Allah, Ya Rahman, mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan bila mana berada di padang mahsyar, dan kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayunah ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami padamu. Kami hamba-hamba lalai dan alpa yang suram terhadap suruhanmu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala memberikan sentiasa. Alhamdulillah, kiranya kita bersama-sama dapat dalam kuliah ni pun mudah-mudahan ada manfaatnya dan mengetuk hati-hati kita lah. Saya lah, terutamanya saya sendiri tuan-tuan. Saya sendiri yang kongsikan ini apa semua ni, mudah-mudahan ianya memberikan ketukan sesuatu kepada hati saya untuk mendapatkan peringatan dan sebagainya. Saya bukan mengajar, saya bukan apa, tidak. Kita hanya berkongsi. Saya berkongsi semata-mata saya pun nak belajar juga. Maknanya mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat bersama-sama. Alhamdulillah. Saya rasa dari itu sahaja untuk sesi kali ini. Terima kasih kepada semua yang turut serta, dan sekarang ni pun kita pun telah memasuki siri yang ke-7 di dalam tafsir suratul Fatihah. InsyaAllah akan datang kita masuk ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah. Terima kasih semua banyak-banyak. Mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala lindungi, rahmati. InsyaAllah kita tutup dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'al muslimina wal muslimati birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa keseluruhan kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Jikalau ada di kalangan kami yang berada dalam kesusahan, maka berilah pertolongan kepada mereka. Jikalau di kalangan kami ada yang diuji dengan kesempitan hidup, lapangkanlah mereka. Ya Allah, jikalau di kalangan kami ada yang diuji dengan rezeki, maka lapangkanlah rezeki mereka. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, kami mengharapkan syafaat dari Nabi kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami syafaat, berikanlah kami syafaat, berikanlah kami syafaat ketika mana berada di yaumul mahsyar. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada wabak ini. Lindungilah diri kami, keluarga kami, sanak saudara kami, dan seluruh manusia daripada wabak ini. Pandulah kami, tunjuklah kami untuk bagaimana caranya untuk mengubatinya. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mendapatkan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti hidayah-Mu. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat insya-Allah dan kita dapat kongsi-kongsikan. Insya-Allah kita akan jumpa pada siri yang ke-8 akan datang insya-Allah. Yang aku qauli hada wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.